Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini agenda Wani. Bagaimana kerajaan untuk melaksanakan dasar gaji progresif yang sudah pun dibentangkan kertas putihnya pada minggu lalu oleh Menteri Ekonomi, di mana kerajaan berhasrat untuk mengubah lanskap isu berkaitan dengan gaji dan juga manfaat yang diperolehi oleh pekerja di Malaysia, kerana beberapa perkara berkaitan dengan isu gaji ini adalah isu berkaitan dengan struktur ekonomi kita, di mana pekerja di Malaysia tidak banyak berubah dari aspek penerimaan gaji yang lebih munasabah berbanding rakan-rakan mereka di negara-negara terutamanya seperti di China, Singapura, Korea Selatan dan juga Taiwan. Tetapi kerajaan sedar perkara ini bukanlah mudah. Sebab itu, pembentangan kertas putih berkaitan dengan dasar gaji progresif sudah pun dibentangkan pada minggu lalu. Tetapi ada perdebatan-perdebatan di kalangan penganalisis ekonomi dan juga pemerhati ekonomi menganggap ini suatu perkara yang agak optimis, tetapi mungkin perkara-perkara yang menjadi titik bengik berkaitan dengan perburuhan ataupun perjawatan di negara kita perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi untuk melihat perkara ini, Tan Sri Profesor Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, pengarah Minda UKM dan juga penganalisis ekonomi yang sering bersama kami di Esrawani akan memberi pandangan beliau. Walaupun saya secara umumnya sudah mendengar pandangan beliau beberapa sesi yang lalu apabila dinyatakan ataupun dilontarkan idea dasar gaji progresif, beliau tidak berapa orang kata pun melihat perkara ini keutamaan, tetapi beliau ingin memberikan pandangan beliau pada malam ini. Jadi, Tan Sri, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Tuan Aziz. Terima kasih. Tan Sri, kerajaan nampaknya benar-benar dengan political will dan juga pembentangan di Parlimen, iaitu menyediakan kertas putih dan mendapat sokongan majoriti oleh di kalangan ahli-ahli Parlimen untuk melaksanakan dasar gaji progresif. Dan dalam kertas putih itu memang ada perincian yang jelas bagaimana dilaksanakan, apa mekanismenya, apa kriterianya dan syarikat-syarikat yang akan terlibat dalam fasa pertama dan sebagainya. Tetapi secara umumnya, walaupun Tan Sri sendiri sudah beberapa kali memberi pandangan tentang dasar gaji minimum ini, dasar gaji progresif ini, tetapi selepas pelaksanaan ataupun pembentangan kertas putih itu, adakah ia dapat meyakinkan lagi Tan Sri ataupun masih ada perbincangan lanjut yang perlu dinyatakan oleh pihak kerajaan? Ya, terima kasih Tuan Haji. Ya, pertamanya pasti kita mesti mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga semua yang terlibat di kementerian dan semua kementerian-kementerian yang lain, ya, kerana telah sampai ke peringkat ini, peringkat pembentangan kertas putih di Parlimen. Ya. Jadi itu tahniah kita ucapkan. Sebab saya daripada awal saya mengatakan bahawa saya sangat bersetuju iaitu penumpuan ke atas pendapatan. Itu secara umumnya saya rasa sangat setuju dan penting dan betul. Cuma mungkin ada sedikit perbezaan pandangan dalam konteks bagaimana untuk laksanakannya. Dan saya percaya tanggungan ini, inisiatif ini satu inisiatif yang besar. Ini adalah transformasi yang besar ke atas sektor yang sangat utama, iaitu pasaran buruh di negara kita. Ya. Dan bagi saya sekarang ini, kita juga harus ingat, banyak rakyat mungkin tak faham pembentangan dasar kertas putih ini sebenarnya mencadangkan untuk memulakan satu projek rintis, iaitu eksperimen. Ya. Belum ada dasar-dasar yang dipersetujui, malah dasar gaji progresif ini pun belum dipersetujui begitu, tetapi satu projek rintis akan dimulakan. Jadi bagus bagi saya kerana projek rintis ini, Webby dalam press conference juga menyebut kerana dalam program rintis ini kita akan lebih memahami isu-isu cabaran dan tata cara pengoperasian yang lebih baik. Mungkin itu matlamat. Dalam konteks itu saya ucapkan tahniah dan look forward for that. Ya, dalam kertas putih itu dinyatakan berkaitan model, apakah model yang dirujuk oleh Malaysia dalam dasar gaji progresif ini, apa ciri-ciri asasnya, mekanisme pelaksanaan dan juga sistem penilaian majikan selain daripada
jangkaan impak pelaksanaan dan juga tadbir urus berkaitan dengan dasar gaji progresif serta jadual tentang berkaitan dengan projek rintis. Adakah kertas putih ini memberi sedikit kejelasan apa yang kita mahukan, Prof? Dia sebenarnya dua perkara. Saya buat tiga perkara. Dua iaitu satu, pembentangan di parlimen, keduanya sidang media selepas pembentangan, dan kemudian saya juga membaca kertas yang tebal ni, hampir 58 muka surat ni secara detail ya. Pertamanya, kerangka umum itu bagi saya jelas, iaitu tiga sifatnya, tiga kriterianya, iaitu penyertaan adalah secara sukarela. Yang keduanya, ada insentif yang akan diberi oleh kerajaan dalam bentuk tunai kepada majikan. Dan seterusnya, ianya diikat kepada komitmen majikan untuk meningkatkan produktiviti pekerja mereka. Jadi kerangka umum itu jelas dan juga diperincikan tentang tata caranya, kumpulan-kumpulan sasarannya dan juga institusi pelaksanaan. Cuma saya tetap merasakan bahawa sebenarnya apa yang kita lihat itu baru mukadimah asas. Baru pengenalan asas. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperincikan. Saya percaya hari ini pun kemungkinan di kalangan PMKS, industri mikro, kecil dan sederhana, yang menjadi sasaran kepada projek rintis ini, kita bercakap tentang projek rintis dulu tadi ya. Iaitu mereka mungkin bertanya soalan pertama, iaitu apakah syarat-syarat kelayakan ya. Kerana dalam sidang media yang Berhormat Menteri juga menyebut bahawa akan ada keutamaan berdasarkan sektor pekerjaan tertentu. Jadi sektor mana umpamanya ya, dan juga kriteria dalam konteks adakah bebanan yang akan ditanggung dalam konteks peningkatan gaji itu mampu atau tidak mampu. Jadi berapa jumlahnya. Jadi berarti yang pertama sekali iaitu kelayakan mereka, apakah faktor-faktornya. Itu yang pertama sekali yang mungkin harus kita teliti dan saya rasa banyak yang menanti-nanti apakah syarat-syarat kelayakan untuk menjadi majikan gaji progresif. Dia dah ada brand sekarang ni. Jadi berarti lepas ini kita akan lihat majikan gaji progresif yang lain tu macam mana ke? Majikan gaji tak progresif ke? Okey, berkaitan dengan cabaran utama dengan projek rintis dasar gaji progresif 1000 syarikat PMKS ini, pastinya ia akan menimbulkan beberapa isu yang sedia maklum kita ketahui. Antara yang kita ketahui tentang PMKS ini, mereka bertebaran di seluruh negara. Itu yang pertama. Dan kedua, mereka adalah pendokong pada sistem ekonomi yang lebih besar ataupun industri-industri yang besar, dan mereka rata-ratanya menggajikan pekerja antara 5 orang ke 10 orang sampai ke 100 orang begitu. Dan yang ketiganya, majoritinya juga, kita sedia maklum juga Prof, mereka menggajikan bukan hanya pekerja tempatan, malah mungkin majoritinya menggajikan pekerja asing yang tidak ada kemahiran. Jadi di mana win-win ataupun di mana kriteria yang akan diberikan kejelasan lebih lanjut oleh pihak yang terlibat nanti dalam projek rintis ini? YB Menteri ada menyebut maklumat-maklumat yang seterusnya akan dibekalkan. Tapi kalau berdasarkan maklumat yang telah disebarkan hari ini, itulah antara tanda tanyanya. Kerana bayangkan sekiranya di dalam syarikat mikro ataupun industri kecil sederhana itu, katakanlah pekerjanya 20 orang katakan, dan 10 orang pekerja warga Malaysia. Jadi berarti dasar gaji progresif ini akan hanya terpakai untuk pekerja Malaysia, rakyat Malaysia. Yang bukan rakyat Malaysia, mereka tidak layak untuk menyertai program ini. Jadi berarti saya membayangkan internally di dalam firma itu sendiri akan ada sedikit pertanyaan kerana kumpulan ini dapat gaji lebih tinggi, kumpulan ini dapat gaji lebih rendah dalam konteks pekerjaan yang sama. Dan kalau kita ambil matlamat di hujung sekali, itu sebenarnya soalan yang besar. Apakah matlamat di hujung sekali? Kalau matlamat di hujung sekali akan hanya menggajikan pekerja-pekerja yang mempunyai produktiviti yang tinggi, iaitu pekerja Malaysia tadi, adakah berarti pekerja-pekerja dari asing dari luar negara ini akan diberhentikan?
mereka harus keluar daripada syarikat? Adakah kerajaan akan meletakkan umpamanya syarat-syarat peratusan pekerja warga negara dan bukan warga negara? Jadi ini saya tak tahu sebenarnya dan belum lagi diumumkan. Saya percaya perkara-perkara ini yang akan ditanya, dibincangkan dengan lebih terperinci. Prof, kalau kertas putih ini merujuk banyak apa yang sudah dilakukan menurut model Singapura pada 2009 hingga 2012. Dan kita tahu juga Singapura dalam pelaksanaan mereka tidak mengasingkan pekerja tempatan dan juga pekerja asing kerana mereka tidak ada kekuatan untuk mengasingkan pekerja asing kerana mereka memerlukan pekerja asing untuk menggerakkan ekonomi yang memerlukan begitu ramai pekerja asing terutamanya dalam PMKS dan seumpamanya. Adakah itu juga akan menjadi kebimbangan kalau dilaksanakan termasuk juga pekerja asing menerima dasar gaji progresif ataupun kita perlu adil juga kepada pekerja asing? Itulah sebenarnya sebab bila dalam pembentangan dan dalam press media itu memang dalam kata putih banyak ditekankan tentang PMKS ini. Kita harus faham bahawa PMKS di Malaysia sebahagian besar daripada PMKS itu adalah industri perusahaan mikro. Pekerja mereka 5 ataupun kurang. Dan hari ini perusahaan mikro dia tidak tertakluk even kepada dasar gaji minima. Jadi berarti pada mereka ini satu loncatan yang besar. Belum lagi nak sampai gaji minima, tapi sekarang nak kena tingkatkan gaji kepada satu garisan gaji yang akan ditentukan oleh kerajaan. Itu yang saya faham. Jadi berarti kalau kita bandingkan dengan Singapura, sebab itu satu yang saya persoalkan ataupun pada saya bukan kata salah tetapi ambil perhatian perkara ini. Struktur labor pasaran buruh di Singapura yang berjaya melaksanakan ini dan Malaysia jauh berbeza. Kita ada hampir mungkin kalau data rasmi kata 2 juta pekerja asing, tapi kita mungkin ada yang kata 5-6 juta pekerja asing. Jadi berarti bagaimana kita nak memastikan bahawa perkara ini tidak menjadi satu faktor tentangan kepada majikan dan sebagainya. Kerana kalau saya menjadi majikan gaji progresif, dia bukan saja saya menerima subsidi daripada kerajaan, tetapi juga saya sebenarnya dah terikat dengan dua perkara. Pertama, komitmen untuk menghantar pekerja-pekerja saya kepada untuk program-program productivity, dan kedua, saya juga perlu memastikan bahawa gaji yang ditawarkan itu adalah mengikut skema ataupun garisan gaji pendapatan yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi berarti ada tanggungan di pihak majikan juga. Dan satu lagi ialah kalau kita mensasarkan kumpulan ini, adakah kumpulan ini berminat untuk melihat produktiviti meningkat? Ini yang kadang-kadang saya agak was-was sama ada mereka akan respon atau tidak. Tapi walau bagaimanapun bagi saya merasakan YB dan menteri dan juga kemudian I think this is the kind of best effort that they want to do. Jadi kita harap kita dapat melancarkan. Jadi bagus kalau kita kumpulkan soalan-soalan FAQ ni, frequently asked question ni. Pertanyaan-pertanyaan ni. Hari ini kalau boleh kementerian buka satu website, biar semua orang bertanya. Jadi jawatan kuasa yang ada itu dapat memperincikan dan menangani kalau ada pertindakan dan sebagainya dan permasalahan interpretasi yang berbeza. Menarik, Prof, apa yang Prof cadakan, kalau boleh pihak yang terbabit terutamanya Kementerian Ekonomi menyediakan satu platform khas untuk orang ramai pemegang taruh yang lain menyediakan FAQ ataupun soalan-soalan yang wajar dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam masa yang sama, dalam isu pasaran buruh, Prof, di Malaysia ini antara isu yang besar adalah para graduan kita, para pekerja yang berkemahiran tidak mendapat pekerjaan yang setimpal ataupun yang sesuai dengan qualification ataupun kelayakan mereka ataupun mismatch. Yang keduanya, mereka over qualification ataupun terperangkap dengan kelayakan yang tinggi tetapi mendapat pekerjaan yang tidak setimpal dengan kelayakan yang mereka ada ketika berada di universiti ataupun tertiary education. Jadi adakah ini juga
yang menjadikan negara kita terperangkap dalam isu produktiviti satu, dan juga majikan mengambil peluang itu untuk mengherut pasaran buruh dengan memberikan gaji yang tidak setimpal dengan para pekerja yang sepatutnya mereka berada di satu tahap yang lain, bukan berada di tahap gaji minimum 1,500 itu, Prof. Ya, jadi kewujudan underemployed by skill ataupun kalau tengok istilah ni guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran. Maksudnya seorang yang mempunyai ijazah tetapi bekerja di peringkat yang lebih rendah. Dan hari ini jumlahnya semakin meningkat ya. Kalau kita lihat dahulu 2016 1.1 juta, hari ini hampir 2 juta, 2.01 million. Maksudnya mereka ini bekerja, jadi dalam keadaan pengangguran nampak rendah, tetapi mereka tidak mendapat ganjaran yang setimpal. Kalau kita terjemahkan ijazah mereka itu sebagai satu daripada faktor productivity. Ya. Jadi ini yang mengelirukan tadi, kerana bererti isu kita bukan orang itu tidak ada productivity. Isu kita ialah majikan itu tidak menghargai productivity mereka. Jadi berarti sebab tu saya merasakan di samping menekankan kepada penghasilan lebih ramai, supply side pekerja yang produktivitinya tinggi, kita juga harus serentak saya percaya mungkin kerajaan pun memikirkan yang sama, melihat kepada the demand side, iaitu majikan-majikan kita dia lebih cenderung untuk mengambil pekerja yang gajinya murah, dan kita pula ada keterbukaan, kelewaan dalam pekerja-pekerja asing tanpa kemahiran. Mereka tidak menilai ataupun memberi ganjaran yang sewajarnya kepada those yang ada productivity. Kalau tengok dalam Kertas Putih itu, kalau siapa yang kalian dengar ni, you boleh rujuk kepada laporan Bank Negara tahun 2018. Muka surat 35. Isu ni dibincangkan, iaitu didapati bahawa across semua sektor, pada kadar produktiviti yang sama, di negara kita ganjarannya adalah lebih rendah. Jadi berarti isunya bukan tidak ada produktiviti. Isunya ialah majikan tidak menghargai produktiviti. Itu yang agak puzzle di situ. Ya, adakah ini menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil satu pendekatan yang lebih drastik dan reformasi berkaitan dengan gaji dan juga industri pekerjaan di negara kita? Kalau saya rujuk tadi berkaitan dengan pengalaman Singapura, dan saya minta maaf, tahun yang dilaksanakan oleh berkaitan dengan dasar gaji progresif di Singapura, iaitu yang sebenarnya 1979 hingga 1982. Jadi ia reflect kepada kejayaan kerajaan Singapura untuk meningkatkan pekerja yang berkemahiran rendah ini, dan juga berkaitan dengan meningkatkan produktiviti. Jadi setiap tahun sejak 1979 hingga 82 itu, mereka melihat 3 tahun yang berturut-turut peningkatan kemahiran yang dihantar oleh majikan kepada pekerja-pekerja mereka untuk menambah kemahiran yang diperlukan dalam industri mereka. Dan keduanya, produktiviti bertambah apabila kemahiran itu bertambah, sudah ada, dan produktiviti bertambah, dan akhirnya kerajaan menambah lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang termasuk dalam pelaksanaan gaji progresif di Singapura itu, dan diwujudkan Majlis Gaji Nasional ataupun NWC. Jadi adakah model di Singapura itu? Kalau kita lihat di Malaysia, kita sudah ada Majlis Gaji Nasional. Kita sudah ada tripartite antara majikan, pihak kementerian dan juga pekerja. Dan banyak instrumen-instrumen berkaitan dengan gaji itu sebenarnya sudah ada. Tetapi mengapa kita tidak bergerak ke arah itu, Prof? Ya, sebab tu bila saya baca dalam bahagian, kalau ditengok Kertas Putih itu bab 2 menceritakan tentang usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan dalam untuk memperbetulkan ataupun meningkatkan pendapatan. Bagi saya semua usaha itu baik. Cuma persoalannya ialah satu button saja yang kita perlu buat keputusan. Saya sokong, tak ada masalah untuk kita memperkenalkan darjah gaji progresif. Kita letakkan jadual untuk menurunkan bilangan pekerja asing. Itu yang mungkin membezakan antara Singapura dengan kita. Ya, dan keduanya ialah of course kita harus faham bahawa Singapura adalah dalam konteks bilangan saiz pekerjanya adalah jauh lebih kecil daripada kita. Jadi pelaksanaan itu mungkin lebih mudah. Dan dalam konteks kita di Malaysia,
tripartite yang disebutkan tadi adalah biasanya yang disebutkan adalah perbincangan dan persetujuan di antara majikan, kerajaan, majikan dan pekerja. Jadi minta maaf kalau dilihat di dalam bahagian yang terakhir, mungkin di sini saya nak cadangkanlah, bukan salah, tetapi saya rasa dalam jawatan kuasa kabinet dan juga dalam jawatan kuasa eksekutif, keahliannya mesti ada wakil majikan dan juga wakil pekerja. Yang tu tak ada. Saya tengok dalam Kitab Putih itu tak disebut. Hanya birokrat kerajaan saja. Jadi itu satu cadangan saya, letakkan beberapa kursi daripada wakil-wakil majikan dan juga wakil pekerja supaya dia menjadi tripartite yang sebenarnya, ya. Jadi ingat satu lagi, di Singapura tidak ada sektor informal. Mereka semua perniagaan adalah berdaftar. Di Malaysia kita ada satu sektor informal yang besar. Jadi kumpulan ini takkan dapat kumpulan syaratnya adalah mesti berdaftar dengan SSM, berdaftar dengan ROS, berdaftar juga dengan PBT. Ya, jadi kalau tidak ada pendaftaran, tidak ada formalities, mereka kemungkinan tidak mendapat manfaat ini. Ya, antara yang menarik juga dan Prof banyak mengangkat isu ini dalam dasar gaji progresif ini, ia melibatkan dana syarikat itu sendiri ataupun PMKS dan juga suntikan dana insentif oleh pihak kerajaan mengikut kesesuaian model perindustrian mereka dan juga jumlah pekerja yang mereka miliki, iaitu sumbangan dana kerajaan. Jadi adakah model ini, dan saya faham ini antara model-model yang dirujuk seperti Singapura dan sebagainya, adakah pendanaan awam ini atau duit rakyat ini diberikan kepada majikan yang hanya mendapat manfaatnya sebahagian kecil daripada pekerja di negara kita Malaysia? Jadi adakah ini satu model yang boleh dilihat semula ataupun ada instrumen pendanaan lain yang Prof rasa wajar juga difikirkan oleh pihak kerajaan? Kalau saya dah sebut tadi dari segi umum, saya dah bersetuju dengan Tuan Haji. Saya tidak mahu memperdebatkan dasar gaji progresif ini. Tapi si Tuan Haji bertanya, saya melihat satu perkara. Dalam konteks subsidi kepada rakyat, kita selalu bercakap, membebankan, kita harus bersasar, baru saja tarik subsidi ayam dan sebagainya, tahun depan nak tarik subsidi petrol. Tapi dalam masa yang sama, kita memperkenalkan satu program yang akan memberi subsidi kepada majikan. Dan jadi berarti di sini kurang, di sini tambah balik. Yang tu saya worry lah. Maksudnya kalau kita worry dengan rakyat yang mindsetnya subsidi, adakah mindset ini akan dipindahkan kepada majikan? Itu saya punya kerisauan. Dan sebenarnya di dalam pembentangan dan kertas putih itu sebenarnya tidak dinyatakan apakah jumlah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan. Ya, dia hanya menyebut bahawa tertakluk kepada kesediaan kerajaan untuk menyediakan dana untuk tujuan ini. And konsepnya first come first serve. Dia akan banyak yang akan kecewa nanti. Ya, jadi berarti perlu ada kejelasan. Mungkin tahun depan kerajaan akan memberi penjelasan berapa banyak. Kalau kita lihat dalam simulasi yang dibuat, itu simulation. Simulation, ya. 2 bilion, 3.8 bilion dan 5 bilion. Jadi itu simulationnya dan dinyatakan beberapa manfaat-manfaatnya. I mean, I don't want to go into the detail of the manfaat yang diharapkan. Cumanya saya membayangkan, katakanlah selepas program rintis ini kita nak teruskan. Berarti setiap tahun kerajaan kena menyatakan berapakah peruntukannya. Dan kalau apa yang saya faham ialah ianya tertakluk kepada what is available ataupun kesediaan kerajaan. Jadi berarti konsep first come first serve ni dia bahaya sikit. Because ada orang akan dapat, ada orang tak akan dapat. Kita akan ada duality of majikan di sini. Jadi setengah majikan akan jadi majikan dasar gaji progresif, setengah majikan dasar gaji tidak progresif. Tetapi mereka kata mereka nak, cumanya dana tak ada. Jadi adakah implikasi ke atas makroekonomi itu dapat dipisahkan? Contohnya, kalaulah umpamanya dia melibatkan peningkatan perbelanjaan gaji dan upah oleh syarikat. Ya, sebab akan ada. Sebab dia sebut situ sehingga RM200 untuk entry level
dan yang bukan entry level sehingga RM300. Jadi berarti bukan semua orang dapat 200-300 sehingga mengikut di mana gaji mereka sekarang dan apakah gaji skim yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi berarti saya agak risau bagaimana impak ini ke atas ekonomi secara makro. Adakah kenaikan perbelanjaan gaji ini akan diterjemahkan kepada peningkatan harga yang mana adakah hanya kepada darjah yang dapat program saja ataupun yang tidak. Jadi berarti again these are among the puzzles lah. Minta maaf saya terpaksa menyuarakan perkara ini supaya kita semua memperincikan. Saya menyeru YB Menteri dan juga kementerian perincikan perkara ini. Dan dalam konteks Tuan Haji tadi isu itu timbul. Apakah wajar untuk kita membelanjakan dana awam, taxpayers money, untuk support majikan? Dan kemungkinan soalan seterusnya, how long? Sampai bila? Adakah kita akan ada penamatnya? Dan bila penamatnya, berarti kita hentikan subsidi ini, adakah gaji akan terus naik? Jadi berarti ini antara perkara-perkara yang perlu diperincikan oleh jawatankuasa, 4 jawatankuasa kerja yang ada itu. Menarik. Terima kasih Prof. Tan Sri Prof. Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Minda UKM. Beberapa persoalan sudah pun dilontarkan. Saya rasa bagi Kementerian Ekonomi dan juga YB Menteri yang mendengar perbincangan kami ini bukan kita memberikan satu sembrono komen, tetapi mempunyai satu pandangan untuk melihat pelaksanaan ini lebih baik, dan menjelang projek rintis pada 2024 itu persoalan-persoalan ini dapat dijawab dan dalam masa yang sama penambahbaikan sebelum diberikan pelaksanaan sepenuhnya selepas tamatnya projek rintis kepada PMKS 1000 buah syarikat itu. Jadi terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.